Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana dalam suasana sebegini Allah izin kita dapat lagi hidup dalam suasana, mungkin ada rakan-rakan kita suasana sekarang ini dalam suasana yang keluh kesah, bimbang, rasa sedih, mungkin ada yang kecewa, ada ketakutan. Dan ini semua adalah satu ujian yang Allah beri kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa Masjid Surau Taman Delima, Surau Husna, kerana mengambil satu pendekatan yang kreatif walaupun dalam suasana PKP kita, tetapi kerja-kerja dakwah, kerja-kerja menyebar risalah Allah ini tidak seharusnya kita berhenti, dan kita harus terus, kerana ini adalah tugas Rasul, dan kita sebagai umatnya harus mengambil satu tindakan yang semangat yang tinggi dalam islah, dalam bahasa Inggeris yang dikata sebagai grit, G-R-I-T, di mana satu kesungguhan yang sangat tinggi, usaha yang sangat gigih dan minat yang sangat mendalam untuk mencapai satu kerja yang besar. Seumpama kerja menyampaikan risalah Allah ini memerlukan jiwa yang besar, memerlukan satu semangat yang tinggi, dan dilakukan walaupun dalam suasana apa jua keadaan, di mana selalu kita dengar ayat Quran. Tugas Rasul ini menyampaikan ayat-ayat Allah, dan juga wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, dan juga menyucikan jiwa dan mengajar kitab. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kan? Dan surah Jumaat ayat yang kedua yang selalu kita dengar bahawa inilah antara tugas Rasul yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Dalam suasana kita pada hari ini, Allah telah menghantar satu bentuk tentera, ataupun kita katakan satu suasana untuk manusia sedar. Jika kalau kita melihat sejarah dunia ini, Allah memberi ujian-ujian, musibah-musibah yang sepanjang zaman. Ada yang ujian yang berbentuk banjir, dan paling terbesar dalam dunia, alam dunia ini, banjir yang tidak ada tempat lagi untuk kita berada, walaupun berada di atas gunung, tetapi gunung juga tenggelam. Itu zaman Nabi Nuh, di mana Allah memberi bentuk ujian yang sekadaan yang begitu hebat ketika itu. Ada juga ujian yang kita boleh lihat, ujian dalam bentuk kebakaran, di mana hutan-hutan habis terbakar, yang pernah kita dengar dekat California, kita pernah dengar dekat Amerika Syarikat, New York, ataupun kita pernah dengar di Australia. Allah bagi satu bentuk ujian sebegitu. Dan satu ketika kita dikejutkan satu peristiwa yang sangat dahsyat yang berlaku dekat Aceh tahun hampir 2003 ke 2004 lebih, kan, akhir, menunjukkan bahawa berlaku satu gegaran gempa bumi yang bersifat tsunami, yang memberi satu kesan impak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dekat Asia Tenggara, terutama di Sumatera dan khususnya dekat Aceh.
Begitu juga kita dapat lihat bagaimana Allah memberi suatu musibah yang sangat dahsyat juga di Palu, kan, di Palu dekat Indonesia, di mana kita boleh melihat bahawa pergerakan bumi yang begitu dahsyat dan menggulung, macam kita melihat bahawa rumah-rumah itu ditenggelam dengan begitu saja. Itu yang kita nampak, tetapi umat-umat terdahulu lagi hebat dan dahsyat. Ujian-ujian diberikan. Tujuan kenapa jadi begitu? Kerana kita kembali kepada ayat-ayat Allah, dan Allah menjelaskan akibat daripada tangan-tangan kita juga, kan? Menyebabkan suasana kehidupan ini rosak disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang menghancur, merosakkan. Dan ini keadaan sebenarnya bagi orang mukmin, dia meyakini, menginsafi bahawa ini adalah bukan alam semula jadi, bukan isu yang tidak ada kena dengan ketuhanan, tidak ada bukan isu berkaitan, tidak ada isu ketauhidan. Sebenarnya Allah nak memberi satu tarbiyah kepada kita supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita jangan ada unsur syirik dalam kehidupan, berusaha untuk mengikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keadaan ini akan memberikan suatu keselamatan, apabila kita kembali kepada ilallah dan kembali kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi yang ada sekarang ini, kita boleh melihat bahawa manusia sudah lari dengan cara fikir Quran. Maknanya bagaimana Quran diturunkan ini mengajak kita supaya kembali kepada Allah, tinggalkan ataupun jauhi daripada syirik, dan kembali kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi cuba kita bayangkan dalam suasana hari ini, kalau kita buat kajian lah, berapa orang yang membaca Quran setiap hari, kan? Berapa orang yang membaca Quran setiap hari? Berapa orang yang ada satu minat yang sangat mendalam untuk membaca makna-makna dan berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan sekarang ini kita juga diberi satu ujian di mana dengan suasana dunia teknologi yang canggih, juga kita sibuk dengan kepelbagaian. Kita punya handphone kita ni, kepelbagaian maklumat atau informasi ataupun semuanya ada di dalam handphone kita ni, kan. Nak beli barang pun Shopee ke Lazada, semua ada dalam handphone. Ini juga satu ujian bagi kita, bagaimana kita manfaatkan masa. Dan sesungguhnya Allah banyak menceritakan tentang masa dan bersumpah dengan masa. Dan boleh baca satu kitab yang ditulis oleh Ibn Kathir berkaitan dengan dia mengupas tentang satu kitab tentang sumpah, Allah bersumpah dengan masa. Contohnya wal as, demi masa waktu asar, wad duha, kan, waktu duha, wasyamsi duhaha, wal qamari idza talaha. Maknanya dalam kehidupan kita ni masa akan berlalu begitu saja. Kita tidak isi dengan keyakinan, keimanan kepada Allah, dan kita tidak menambahkan amal solat. Dan begitu juga sekiranya kita tidak ada unsur-unsur menyebarkan risalah Allah dengan penuh kesabaran, maka Allah akan kata rugi dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, dengan kreativiti ataupun semangat yang ditunjukkan oleh Ahli Jannah Kuasa Surah Husna ni, saya memang pujilah, kerana apa? Walaupun apa keadaan sekalipun, kerja-kerja menyebarkan risalah Allah diteruskan. Jadi kita ucapkan tahniah, dan kalau boleh berilah apa-apa sumbangan yang boleh kita manfaatkan surau kita ini. Mungkin bentuk apa-apa bantuan sekalipun, yang mana kita juga ingin membantu supaya risalah Allah ini berjaya dengan cemerlangnya. Jadi alhamdulillah, antara
perkara yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya kerja untuk menyampai risalah Allah ini berat, tetapi hakikatnya kita harus lakukan juga, kan? Sebab kita tahu bahawa kerja-kerja ini bukan hanya untuk ustaz saja. Tak kisahlah kita apa saja tugas sekalipun, maka risalah Allah ini harus disebarkan seluas-luasnya. Kerana apa? Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Jadi bila kita nak jumpa dengan Tuhan, maka kita akan tinggalkan alam ini. Jadi untuk tinggalkan alam ini dan pergi kepada alam yang lain, kita memerlukan bekalan. Kita mesti ada satu bekalan yang kita bawa. Dan di manakah garis panduan, garis sempadan di antara alam dunia dengan akhirat? Agak-agak tuan-tuan, boleh tak kita berfikir sekejap, di manakah garis border lah, atau garis sempadan di antara dunia, alam dunia dengan alam akhirat? Agak-agak mungkin boleh jawab, mungkin tulis di dalam dalam Facebook tu, tanya, bagi tahu jawapan, kan. Jadi di manakah garis sempadan di antara alam dunia ni dengan alam akhirat? Sebab kita kena tahu. Sebab kalau kata 1 minit, kalau kita tahulah 1 minit kita nak masuk ke alam akhirat, 1 minit kita duduk dalam alam dunia, masa itu kita ada diberi ruang dan kesempatan untuk betul-betul bertaubat kepada Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Akhir kalam dengan la ilaha illallah, maka jannah, syurga lah bagi dia. Jadi kita nak tengok di manakah sempadan ataupun garis pemisah di antara dunia dengan akhirat. Ada jawapan? Kalau tak ada jawapan, kita teruskan, ya. Iaitu ketika kita dalam keadaan nazak, di mana nyawa, yang istilah kita nyawa dekat halqum, kan. Di situ tu habis tu, dari situ tu memang itu dah masuk alam akhirat. Masa itu tidak adalah satu ruang dan peluang. Jadi tidak ada lagi dah bahawa kalau dia nak mengucap ke, dia nak bertaubat, sudah tidak ada apa-apa lagi dah. Tamat dah, tutup dah pintu, kunci dah rapat. Jadi kalau kata kita ada ruang 1 minit nak masuk ke alam akhirat, ada lagi 1 minit, alhamdulillah kita memahami dan mengerti sempadan tu. Kalau Allah bagi kita 2 minit, Allah bagi kita 1 jam, Allah bagi kita dalam 1 hari lagi untuk ke masuk alam akhirat, kalau kita memahami dan mengerti dan juga mengetahui hakikat ini, maka sebenarnya orang itu diberi satu keluarbiasaan, di mana dia memahami ketika mana dia nak masuk ke alam akhirat, maka dia akan berusaha sungguh-sungguh membawa bekalan. Dan diceritakan bahawa sekiranya orang yang meninggal dunia ini, kalau boleh dikembalikan ke akhirat, dia mohon kepada Allah dan dia akan menginfakkan seluruh harta benda yang ada pada dirinya. Kerana apa? Kerana dia tahu di alam yang dia berada ketika itu memerlukan bekalan yang secukup-cukupnya. Jadi apakah bekalan yang kita perlu lakukan? Seperti mana yang kita pernah dengar, ayat yang kita baca, wal asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Allah bersumpah dengan masa waktu asar. Kemudian Allah bagi tahu satu kerugian. Kalau Allah kata rugi, tidak ada satu manusia pun, makhluk yang akan katakan untung, kan? Kalau kita berbisnes, kalau kita kata kita rugi, mungkin orang kata tak rugi lagi, itu baru balik modal, kan? Ada lagi perbincangan. Tetapi bila Allah kata rugi, maka tidak ada seorang pun nak kata untung. Kalau Allah kata wabasyiril mu'minin, gembira, mudah-mudahan gembiralah orang mukmin, maka tidak ada siapa yang akan kata dia sedih dan berduka cita. Jadi apakah bekalan kita yang diceritakan dalam ayat yang ringkas, yang mudah, yang selalu yang kita baca ni, kadang-kadang kita tak ambil satu pengertian, ya.
inna sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Jadi ayat itu dia menggunakan bahasa taukid inna, bahasa nak tegah, sungguh ni aku sungguh nak bagi tahu manusia itu di dalam kerugian. Illa kecuali orang-orang alladzina aman. Jadi hak ni yang kita nak cuba usahakan, sebab Quran hadir, Quran diturunkan ini pertama untuk membersihkan unsur-unsur syirik dalam soal akidah. Ini kita kena fahami dalam kehidupan kita ini sangat-sangat perlu difahami bahawa untuk tidak menjadi rugi, maka mestilah kita beriman kepada Allah. Beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu tidak ada syirik. Syirik ni mudah, kadang-kadang benda yang sangat kecil yang tersaran di dalam pemikiran kita. Ini yang perlu kita usaha sungguh-sungguh. Jadi kita harus berinteraksi dengan ayat-ayat Allah supaya kita boleh mengenal pasti bentuk-bentuk syirik ataupun keyakinan-keyakinan yang kita pegang, ya, yang memberi impak yang besar dalam kehidupan. Ya, beriman kepada Allah. Wa amilus solihat, dan dia mesti ada yang kedua. Sebab dia, kalau ayat ini dia ada perkataan wow tu, menunjukkan dia bukan atau, dia wow. Maknanya dia tak cukup dengan satu, dia kena buat. Ya, kalau tidak kita berada dalam keadaan kerugian. Yang kedua, beramal soleh. Kita kena berusaha dalam kehidupan kita. Kita kena cari apakah amalan soleh yang kita boleh menjadi amalan yang berterusan, walau sedikit, istiqamah, dan ini akan memberi impak yang besar, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kerugian. Tetapi ayat ini dia bukan berhenti kat situ saja, kan? Dia akan, kita lihat wa tawasau bil haqq, kan? Mereka saling menasihati. Ini satu kerja yang mesti dilakukan. Inilah yang kita rasa bangga dengan surau, walaupun ada perintah PKP yang mana surau ditutup, tetapi itu bukan halangan untuk kita menyebarkan risalah Allah ini. Kita gunakan semua manfaat, kelebihan teknologi yang ada, IT punya sistem IT dan sebagainya, kita guna dan kita sebarkan supaya mudah-mudahan kita mendapat pahala. Dan ini antara yang di bawah kategori mereka saling menasihati, kan? Bil haqq, dalam kebenaran, makna kembali kepada Quran. Jadi kebenaran ini kembali kepada Quran. Nak tak nak, saya juga mendapat habuan sikit pahala ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan taman ini, dan ada yang menyebarkan lagi, forward ataupun hantar kepada rakan-rakan untuk mendapat juga pahala, insya-Allah, mudah-mudahan, kan? Dan dalam keadaan ini watawasau bil sabr, kan? Maknanya saling menasihati dan juga dalam kebenaran, dalam kesabaran. Maknanya nak buat kerja-kerja dakwah ni, ini salah satu benda yang terujilah, sabar kau, kan? Kadang-kadang kita hilang kunci kereta pun dah tak sabar dah, marah, kan, kepada anak-anak, kadang-kadang isteri tak kat mana, kan? Itu sikit saja ujian yang Allah bagi kepada kita. Jadi ujian berkaitan dengan COVID-19 ini, kita boleh baca, kalau kita baca ayat-ayat Allah Ta'ala ni, kita akan jumpa sebenarnya macam-macam ujian yang ditempuhi. Zaman Nabi Nuh kita boleh lihat, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Isa, Musa, semuanya ada ujian-ujian di mana apabila manusia sudah melanggari, bila syirik sudah melanda kehidupan umat ini, maka bala dan musibah akan datang kepada kita. Dan dia datang ini bukan dia pilih kasih, dia semua habis, kan? Jadi mudah-mudahan kerja kita di dalam usaha kita dalam kehidupan yang masih lagi bernafas ini, kita usahakanlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Dan saya juga sebenarnya nak merujuk kepada siri yang lepas berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan Islam dan kesihatan.
Ini satu tajuk cukup besar dan sebenarnya salah satu perkara yang perlu ambil perhatian. Sekiranya kita tak sihat, maka macam mana kita nak buat ibadah? Allah uji sikit dengan sakit lutut saja. Sakit lutut saja kita sudah mengeluh, kita sudah merungut dan seolah-olah kita memberi alasan bahawa kita tak boleh nak solat dengan baik. Begitu juga Allah uji sikit saja dengan sakit kaki ataupun sakit yang dalam bentuk yang lain pun kita sudah mengeluh. Jadi ini sebenarnya yang sememangnya kita ketahui, manusia ini ada sifat-sifat sebegitu. Tetapi dengan datangnya Quran, dengan membaca Quran, dengan melihat tadabbur Quran ini, menyebabkan kita boleh memahami kehidupan ini dengan baik. Jadi hari ini, malam ini saya ingin juga berkongsi tuan-tuan dan puan-puan, di mana minggu-minggu yang selepas, yang lepas, kita membicarakan satu ilmu berdasarkan kepada hadis yang saya utarakan, hadis kursi, ya, di mana ilmu berkaitan dengan neuroimmunology. Jadi saya nak tambah sikit psychospiritual neuroimmunology. Jadi ini dalam sebenarnya bidang saya, dalam bidang psikologi counselling. Tetapi kerana lama dalam bidang perubatan, saya nak gabungkan beberapa knowledge untuk kita fahami. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, bahawa kita jarang mendengar satu ilmu berkaitan dengan biofizik. Kita hanya mendengar ilmu bio, kemudian kita belajar ilmu fizik, kita belajar ilmu kimia, kan? Itulah yang kita dengar kalau anak-anak kita masuk sekolah menengah tingkatan 4, tingkatan 5, ambil bio, ambil fizik, ambil kimia dalam ilmu sains tulis. Tetapi kita tak pernah jumpa dan mungkin tidak belajar tentang biofizik. Dalam bio tu ada fizik. Kan? Pernah tak kita belajar? Rasa tak pernah kot. Ya? Biofizik ni begini. Kalau kita belajar fizik, kita cerita tentang tajuk bunyi, tajuk sound, itu subjek fizik. Elektrik fizik, haba fizik, geseran tu bab fizik. Kemudian biologi, kita belajar anatomi, kita belajar fisiologi, kita belajar kehidupan. Tetapi bila digabung, tak ada ilmu tu. Tak ada. Yang ada tapi tidak ada silibus lah yang diterangkan. Jadi pada malam ini kita nak lihat bahawa bila kita belajar biofizik, maka rasa bertuhan di dalam pengajian tersebut. Sebab apa? Sebab bila kita kata manusia ni boleh bercakap. Bercakap itu adalah suara. Suara itulah bunyi. Bunyi itu di bawah subjek fizik. Bio, macam mana dalam bio itu keluar ilmu fizik. Jadi ini satu keadaan yang kita fahami bahawa bunyi ini boleh mempengaruhi biologi. Ini yang selalu saya nak ulang. Sebab apa? Kadang-kadang kita alfa, percakapan kita ini dia memberi kesan kepada bio. Contoh saya nak bawa. Ini satu pengalaman ketika mana saya buat terapi berkaitan dengan ilmu saraf, ilmu tulang, ilmu muscle ataupun otot. Saya nak buat tajuk saya. Otot, tulang, saraf. Jadi kalau kita belajarlah ataupun kita rasa macam nak tengok sekejap lah berkaitan dengan ilmu biologi. Jadi bila ilmu biologi ni ataupun dikatakan ilmu anatomi memang wajiblah subjek ini, siapa yang terlibat dalam bidang perubatan memang wajib belajar ilmu anatomi. Ilmu anatomi ni boleh difahami bahawa contoh badan manusia, ada biologi ni, ada haiwan, ada tumbuhan. Tapi kita merujuk kepada manusia. Jadi manusia yang Allah jadi ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadi kita sebaik-baik kejadian, mesti dia ada susunan yang sangat tertib, tersusun, teratur. Jadi badan kita tersusun daripada
sistem-sistem. Ada sistem tulang, ada sistem otot, ada sistem darah, ada sistem pembuangan, ada sistem apa lagi? Saraf, nerve kan? Ada sistem kulit. Jadi kalau kita tengok sistem tulang, maka kita akan jumpalah, kita akan pelajari bahawa ada 360 sendi. Dan sangat menepati. Sebenarnya hadis dah bercerita lama tentang 360 sendi ini. 360 sendi ini Rasulullah cerita dalam hadis. Dan saya nak bawa ni, bila cerita tulang, tulang ni dia, kerja tulang dia panggil osteoclast. Kerja tulang adalah dia membukakan rongga-rongga. Kemudian satu lagi dia akan padatkan tulang tu. Maksudnya kerja tulang ni dia besarkan rongga, kemudian dia tutup rongga. Itu kerja tulang. Ya Allah jadikan begitu. Tapi kalau rongga tu semakin lama semakin membesar, itu menunjukkan satu simptom penyakit yang dipanggil sebagai osteoporosis. Proses kereputan tulang. Ataupun osteoarthritis, dia melibatkan sakit-sakit sendi. Sakit-sakit sendi. Ini satu perkara yang akan berlaku kepada orang yang mula dewasa, semakin lama semakin tua, disebabkan juga kekurangan hormon. Maksudnya orang lelaki testosteron dia semakin kurang. Ya, kalau wanita progesteron, estrogen. Bila dia kurang benda ini akan memberi kesan kepada masalah kalsium. Masalah kalsium akan mengalami masalah. Sebab itu bila wanita atau ibu-ibu sudah menghadapi menopause ataupun dikata putus haid ini, maka perkara yang perlu dia ingat, dia tak boleh angkat berat. Dia tak boleh angkat berat ikut dan lah. Dia rasa macam boleh nak angkat berat, nak angkat sesuatu benda yang berat, dia rasa boleh, tapi dia punya kekuatan kekuatan tulang itu di mana sudah mengalami proses kereputan tulang. Ini kita harus fahami. Jadi kesan macam mana bila menopause ini berlaku, menyebabkan hormon-hormon estrogen, progesteron akan mengalami kekurangan dan ini menjejaskan kalsium. Jadi tulang kita ni bila tak cukup kalsium dalam darah, maka dia akan ambil kalsium itu dalam tulang. Itu benda yang kita lihat. Dan tulang ni istimewa yang kita bagi tahu minggu lepas, minggu sebelum ini, tentang bahawa tulang ini boleh mengeluarkan sel darah merah, sel darah putih, ya. Jadi kita masih lagi ada kesinambungan daripada tajuk yang lepas yang menceritakan tentang hal-hal tulang. Jadi malam ini saya nak fokus sedikit dengan suasana ketika ini. Mungkin nanti insya-Allah ahli jawatankuasa surau akan maklumlah waktu mana yang perlu kita break, kan. Tapi insya-Allah rasa macam boleh lebih sikit masa ni, kan. Dalam Covid ni kalau kata situasi itu membenarkan kita untuk buat sedikit kuliah ini. Jadi okey, kita teruskan. Jadi tulang, saya nak ambil tulang belakang ataupun spinal cord. Tulang belakang ini merupakan salah satu sebahagiannya adalah saraf tunjang. Dia panggil saraf tunjang. Dia pusat saraf. Dalam bahasa Inggeris central nervous system. Maksudnya CNS ini dia ada dua tempat. Pertama dalam kepala, dalam otak kita. Yang satu lagi bahagian tulang belakang. Tulang belakang ini dia merupakan pusat saraf. Jadi sekiranya berlaku perkara yang berkaitan dengan tulang belakang ataupun dikatakan sebagai slip disc, dia sebenarnya dia akan memberi impak kepada organ-organ yang lain. Sebab tulang belakang ni dia akan berhubung dengan organ-organ yang ada dalam badan kita. Seumpama tulang belakang bahagian atas yang dipanggil sebagai cervical. Cervical ni dia ada 7, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kata doktor hospital bagi tahu ada problem slip disc C7, tu maknanya cervical 7. Jadi cervical 7 ni dia akhir pada
ada satu kalau kita pegang belakang ni ada macam satu bonggok gitu kan. Itu dia bahagian dia. Kemudian bahagian tengah dia panggil thoracic. Thoracic ni ada lebih kurang 12 dia punya bahagian. Kemudian bawah dipanggil lumbar L. Kalau kata L4, L5 tu dia mula mengalami sakit kat situ tu, ni menunjukkan dada sedih kat situ. Kemudian bawah lagi dia panggil sacrum. Sacrum ni dia ada 5. Dia ada 5, ya. Lumbar tadi dia ada 5, sacrum ada 5. Kemudian yang akhir sekali, bawah sekali dia panggil coccyx ataupun tulang sulbi 1. Bila kita jumlahkan 7, 12, 5, 5, 1, berapa semua? Cuba kira. Tuan-tuan cuba kira. 7 tambah 12 berapa? Okey, cuba kira 7 tambah 12. Kita boleh tengok. Kita kira sekejap. 12 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Dia sukrum ada 5 tambah 1. Jadi berapa? 30? 33. Semua 33 ke? Cek balik nanti, cek balik. Jadi sebenarnya bila dikira semuanya adalah 33. Cek balik. Kalau kita nak tengok dalam tulang belakang ni sebenarnya dia ada okay, kita boleh tengoklah. Kita boleh tengok tulang belakang kita ni ada berapa, ya. Sangat menarik, kita boleh kaji, ya. Kaji. Okey. So, kalau kita lihat bahawa dia ada 33. Ada satu hadis, ni saya dapat hadis ni saya dah rujuklah. So dari sudut makna hadis, mafhum hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Fatimah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang khadam ataupun pembantu dan dia mengadu bahawa beliau terlalu penat bekerja. Jadi Rasulullah menjawab, engkau tidak akan mendapatkan daripada kami, mahukah kamu ku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada seorang khadam, iaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali ketika engkau hendak tidur. 34. Jadi rupa-rupanya okey, ruah tulang belakang ni dia ada 33. Tetapi kenapa 34? Ada satu tu 34, iaitu takbir 34, iaitu satu batang, satu tulang belakang keseluruhan tu kira satu, maka 34. 34. Jadi kalau kita melihat satu keadaan yang sangat miracle di antara hadis Rasulullah dan kajian-kajian yang kita jumpai ini, sangat-sangat menarik. Sebab itulah bila kita kata ini bacaan, kalimah kita kena gabungkan. Maknanya bunyi tadi itu kan bacaan, zikir-zikir itu bacaan, tasbih, tahmid, takbir. Maknanya dia melibatkan, kalau kita tengok tadi subjek dia subjek fizik, di mana dia kena menyebut perkara metafizik. Apa metafizik? Benda yang tak nampak lah tapi dirasa. Iaitu dia kena meyakini bahawa Allah itu Maha Esa. Jadi untuk merawat tulang, ini untuk merawat tulang belakang, antaranya adalah iaitu dia kena membaca zikir ini yang dibaca setiap kali solat, kan? Kita baca. Boleh tidak menjadi masalah kita membaca dan kita disuruh. Dan kita boleh lihat ada kaitan bagaimana Fatimah minta kepada Nabi untuk membantu dia. Maknanya dia penat, dia letih. Letih ni bila tulang belakang kita tak kuat, memang kita tak sihat lah. Memang tak sihat. Jadi ini ada satu perkara yang kita boleh fahami, bahawa kita kenalah melipat ganda lah amalan soleh kita. Salah satu yang
di mana hadis ini riwayat oleh Muslim, sahih, kita amal dengan penuh keyakinan. Jadi bila saya belajar memahami, saya cuba tidak tinggal, maknanya saya cuba berusaha sungguh-sungguh bahawa amalan zikir 33 kali ini kita lakukan setiap kali kita lepas solat, kita amalkan. Walaupun kita kita bawa kereta ke kata tak sempat kita berzikir selepas solat, tetapi kita berjalan tu ke surau masjid, kita akan cuba baca. Sebab apa? Sangat banyak manfaat yang kita perolehi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu perkara yang kita nak jaga tulang belakang kita ini, iaitu kita banyak berzikir kepada Allah. Banyak zikir kepada Allah. Maknanya berzikir itu mengeluarkan suara. Suara yang mengaitkan dengan isu ketauhidan. Isu berkaitan dengan akidah. Itu yang kita kena fahami. Maknanya kalau kita tengoknya apa-apa akhir rujuk kepada poin yang Allah nak sampaikan bahawa manusia ini harus kembali kepada Allah dan bersihkan segala bentuk-bentuk syirik dalam kehidupannya, dalam pemikiran, dalam perasaan. Jadi Allah akan bantu. Jadi kalau masih lagi ada unsur-unsur ini akan menjadi musibah demi musibah yang akan melanda umat manusia. Jadi ini satu perkara yang harus kita mengambil perhatian. Daripada sedikit pengajian, pemahaman kita antara ilmu perubatan, dan kalau boleh kita belajar ilmu tu rasa bertuhan sentiasa ada dalam diri kita, kan? Jadi kita nak macam tu, kita belajar tu ingat Allah, kita buat ini pun ingat Allah, kita belajar dengan ilmu perubatan pun ingat Allah. Apatah lagi kalau Allah bagi kita sedikit ujian kesakitan, mungkin Allah uji kita, memang kira-kira kadang-kadang kita tidak logik di akal, tidak terdetik di hati. Hari ni kita tidak ada duit 1 sen, tetapi Allah bagi lagi rezeki kepada kita yang macam-macam tanpa yang kita sangka. Jadi ini satu perkara yang kita berusaha sungguh-sungguh untuk memahami kehidupan ini. Inilah yang kita nak supaya kita mempelajari dan jangan putus asa, berusaha sungguh-sungguh mendekati kita kepada Allah, mendekati kepada ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita. Dan di mana tulang belakang, kalau kita belajar lebih lanjut lagi, di situlah doktor akan usaha mengambil air tulang belakang untuk mengenal pasti apa benda ke virus ataupun benda yang ada di dalam air tulang belakang ini, untuk mengkaji, meneliti apakah virus ada di dalam tubuh manusia. Kan? Contohnya apabila seorang tu demam. Sebab apa zaman sekarang ni, waktu kita akhir-akhir ni baru kita tahu suhu kita, kan? Oh, rupanya kita 36, hari ni 37, kan? Kalau masuk 38 tidak dibenarkan masuk. 39 dah memang dah ini dah isu, kan? Sekarang ni demam ni merupakan satu isu yang sangat besar. Siapa yang suhu dia meningkat, maka dia berjaga-jaga, kan? Jadi dulu demam Panadol lah, kan? Jadi dalam suasana sekarang ni saya nak cerita sikit demam cara Rasulullah merawat macam mana, kan? Pernah tak kita dengar bagaimana Rasulullah mengajar kita bila demam biasalah, demam biasa. Demam biasa yang dirawat dengan cara yang sangat mudah. Tapi kita kadang-kadang bila benda yang baru ni kita rasa macam tidak yakin. Kan? Sebab itu kita kena sentiasa merujuk kepada Quran dan hadis yang sahih, hasan. Jadi dalam kitab kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Qayyim Jauzi, At-Tibbun Nabawi, menjelaskan bahawa Rasulullah merawat demam, dan mahumnya hadis tersebut menceritakan bahawa demam itu adalah bahan panas daripada api neraka, maka sejukkanlah dengan air dingin. Rupa-rupanya demam ini kita boleh rawat dia dengan mandi air sejuk. Jangan minum air sejuk, jangan minum air dingin.
Jadi kalau masalah tulang, masalah otot, masa, jangan sekali-kali kita minum air sejuk. Ini memberi kesan yang lebih teruk. Tapi kalau demam, dia kena sejuk daripada luar. Kena sejuk daripada luar, mandi. Jadi cara yang agak lebih betul, kalau anak-anak ni kita mandi air biasa dulu. Mandi air biasa, kemudian barulah kita mandi air sejuk. Jadi kita ambil supaya tidak terkejut, kita ambil mandi daripada bawah. Tapi kalau kita dah mandi dah air biasa, maka kita boleh mandi daripada sebelah atas. Maksudnya air sejuk, kita mandi air biasa dahulu, kemudian ambil satu baldi air sejuk, ada ais tu, kita mandi, nak bagi sejuk lagi masukkan garam. Garam tu nak bagi sejuk lagi, jadi kita mandi daripada atas ke bawah. Jadi sebenarnya bagaimana reaksi dalam badan kita? Badan kita ini dia akan berinteraksi dengan bahagian luar. Maka hypothalamus yang otak kita ni ada satu kelenjar dia panggil hypothalamus yang kontrol suhu. Jadi macam itulah hospital, ubat-ubat macam paracetamol, jenama Panadol lah misalnya, dia akan manipulate ataupun stimulation kepada hypothalamus supaya turunkan suhu. Jadi cara kita adalah turunkan suhu ini dengan cara mandi air sejuk. Dan ada hadis bagi tahu mandi ketika waktu pagi. Lagi sejuk lah. Jadi perubatan Melayu dia menggunakan pokok, daun-daun atau bunga yang bersifat sejuk. Iaitu dia mengambil daun bunga raya atau daun bunga raya itu sendiri, dimasukkan, diramah dan dimandikan ataupun dengan air asam jawa. Asam jawa mandilah untuk mengurangkan sejuk. Sebab apa? Sebab bila suhu meningkat tanpa dikawal, maka dia akan memberi kesan kepada virus. Virus itu akan aktif. Jadi bila aktif, dia akan memberi kesan yang besar lah. Makna virus itu akan lebih aktif ataupun lebih membiak. Dan ini sekiranya berlaku demam panas sehingga kes yang tak sedar diri ataupun pingsan. Jadi kes itu kadang-kadang atau koma, menyebabkan doktor akan ambil air tulang belakang. Jadi ambil air tulang belakang ni risiko juga, sangat berisiko tinggi. Jadi kalau tak kena cara, boleh bawa lumpuh. Ini tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang mesti kita lihat bahawa dalam Islam ni memang banyak perkara yang mungkin kita tak pelajari kan, kita tak ketahui. Sebab itu kita nak supaya masyarakat kita ni kembalilah kepada Quran, kembali kepada sunnah. InsyaAllah memang inilah satu yang Allah cerita dalam Quran. Sesungguhnya Quran itu sebagai syifa, Quran itu sebagai petunjuk, Quran itu sebagai rahmat kepada apa? Kepada orang beriman. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kan? Wahai manusia, telah datang kepada kamu, yakni mau'izah ini Quran, bukan buku-buku lain. Quran itu sendiri. Jadi kita kena kembali kepada Quran, kita kena baca Quran, kita kena cuba memahami. Ini perjuangan kita, matlamat kita. Kerana apa? Quran ini syifa, penawar bagi penyakit yang ada daripada badan kita. Dan juga adalah hudan, petunjuk. Petunjuk. Dan kita tak tahu setiap orang tu bila dibaca Allah akan bagilah ruang petunjuk, jalan-jalan untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Dan juga rahmat kepada siapa? Kepada orang beriman saja. Walaupun ayat peringkat awal itu berkaitan dengan wahai manusia, tapi semua ini adalah kepada orang beriman, meyakini bahawa Allah itu esa, meyakini bahawa Allah itu segala-galanya, yang menjadikan, yang mengatur, menyusun segala macam, sehingga kita kata alhamdulillahirabbil alamin, kan? Segala puji bagi Allah yang mencipta, menjaga, mentadbir semua alam ini. Bukan alam, semua alam, kan? Dan akhirnya jiwa kita meminta kepada beribadat ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah aku sembah dan kepadamu lah aku meminta pertolongan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit pengisian ini
akan memberi manfaat kepada semua, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak ahli jawatankuasa Surau Husna kerana bersungguh-sungguh meneruskan pengajian ini walaupun dalam suasana yang ada halangan dan cabaran, tapi tetap bersemangat, tetap grit. Grit, apa maksud grit? G-R-I-T ni, grit ni dia ada sikap usaha yang sangat bersungguh-sungguh, sangat cekal, dan minat ke arah membuat kebaikan ini sangat mendalam. Jadi tahniah dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan bapa-bapa kerana sudi melihat, menonton, dan sama-sama kita mengambil manfaat daripada kuliah-kuliah. Bukan saya saja, orang lain pun, ustaz-ustaz lain pun sama-sama berbakti atau berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih sempurna, mendapat redha Allah, dan kita berusaha menjadi seorang yang soleh dan memberi kebaikan kepada orang lain, iaitu muslah. Dengan itu saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.